Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa ja'ala bi fadlihi likulli man ittaqahu farajan wa makhraja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatal haqqi wal yaqini fil khawfi wal raja. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh wa mustafahu wa khaliluhu kana nabiyyan rasula. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anwaril huda wa masabil duja. Wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ma naharun tajalla wa ma laylun saja. Amma ba'd, fattaqullaha rahimakumullah. Wasta'inu liyawmin la yanfa'u fihi malun wala khilalun illa man atallahu bisalihin a'mal. Para tetamu jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana ibu yang tidak pernah jemu berpesan pada anaknya agar lebih taat, mimbar juga tidak akan pernah bosan untuk menyeru dan mengajak sekalian jemaah untuk sama-sama berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan darjat ketakwaan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah hablullah, tunaikan segala perintah-perintah dan bermujahadah meninggalkan apa yang dilarang. Selain daripada itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang hadirin sekalian agar memberi fokus dan mendengar dengan bersungguh-sungguh khutbah jemaah ini. Jangan mereka bermain gadget, tidur dengan sengaja, berbual-bual tentang menggerakkan tabung di depan masjid, kerana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan adab mendengar khutbah. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah jemaah yang akan dibicarakan tajuk Surat Cinta dari Ilahi. Muslimin rahimakumullah, lahirnya adalah dari kegelapan rahim kepada keterangan dunia. Umpama rumah tiada bekalan elektrik, pastinya keadaan menjadi gawat dan pergerakan menjadi sukar. Umpama perjalanan dan kenderaan kita pada zaman teknologi ini tanpa GPS dan seumpamanya, pasti sesat arah tuju, sukar untuk sampai ke destinasi. Begitulah tamsilannya kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Tanpa agama manusia akan binasa, tanpa ilmu manusia akan menjadi buta, tanpa iman manusia dalam kesesatan, tanpa Al-Quran manusia kehilangan pedoman, lalu terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebagaimana yang telah dimaktub di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Ketika usia Nabi mencecah sekitar 40 tahun, dakwah Nabi mula berliku jalannya. Masyarakat Arab Quraisy semakin jauh kesesatan, hanyut dalam kejahilan dan larut dalam kesyirikan. Akibatnya mereka tergamak menyembah patung berhala, bahkan bukan sedikit jumlahnya yang dijadikan sembahan. Kita yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada agama yang sebenar tentu dapat merasakan betapa hina dan bodohnya manusia menyembah berhala yang tidak memiliki apa-apa kuasa. Begitulah hancur luluhnya hati seorang Nabi saat melihat umatnya yang rosak imamah, mazmumah dan jahiliyah. Namun begitu baginda tidak pernah mengalah, lalu Allah menggerakkan hati baginda agar bersunyi diri di Gua Hira sebagai lokasi beruzlah. Di sana Nabi berfikir tentang keagungan ilahi dan merenungi rahasia kejadian alam serta mengamati kehidupan manusia di dunia dan kesudahannya. Mungkin kita boleh bayangkan kerintihan baginda ketika bermunajat kepada Tuhannya di dalam gua yang sepi itu. Ya Allah, umatku sedang rosak, umatku sedang hanyut, umatku semakin jauh dari jalan-Mu. Kurniakan aku petunjuk-Mu, berikan aku kekuatan, tunjukkan aku jalan. Tidak sanggup melihat umat terus terkurung di dalam kesesatan. Berkat kesabaran dan kecekalan baginda, akhirnya tibalah detik malam penuh cinta bersaksi air mata. Malaikat Jibril turun pada malam Al-Qadar, membawa risalah agung mukjizat terulung buat Nabi SAW. Bacalah, jawab baginda, aku tidak tahu. Dipeluknya jasad Nabi berulang kali dan dilepaskan seraya berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala makhluk dan menjadikan manusia daripada segumpal dalam beku. Bacalah dia Tuhanmu. Bacalah dan Tuhanmu jualah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nabi ketakutan ketika melihat dan menatap wajah sebenar malaikat Jibril alaihissalam hingga menutup seluruh muka bumi. Nabi pula bertemu isteri sambil berkata, "Selimutkan aku." Bergetar suara dan debar jiwa baginda menerima kalam Tuhannya. Berdebar jiwa baginda menerima hadiah termahal daripada Allah pertama kali. Itulah surat cinta ilahi. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah sekalian, begitu hebatnya situasi Nabi SAW ketika mendapat wahyu, sedang kita umatnya memandang ringan, seolah-olah tidak menghargai Al-Quran. Justru di manakah kita cinta pada seorang Nabi? Di manakah bukti cinta kita pada kitab suci? Setiap kali kita membuka dan menyelak halaman Al-Quran, cuba rasakan itu bukti penghormatan agung Rasulullah SAW. Cuba kita renungkan jika diletak telefon kononnya pintar isi Al-Quran, mana satu yang lebih berdebu? Telefon kita pasti lebih berkilat antara kita menyentuhnya hampir setiap saat. Sedang Al-Quran dibiarkan berdebu dengan alasan tidak sempat. Berapa ramaikah dalam kalangan kita yang ada Al-Quran di meja tempat kerjanya? Berapa ramai pula dalam kalangan kita ada Al-Quran di dalam keretanya? Tepuk dada, tanyalah iman kita. Saudara yang dikasihi Allah sekalian, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya Al-Quran ini adalah hintangan Allah. Oleh itu terimalah hintangan Allah ini semampu kamu. Al-Quran ini adalah kain Allah, cahaya yang menjadi petunjuk, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang mengikutnya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan betulkan. Keajabannya tidak berhenti, keagungan dan kemansan bacaannya tidak akan terjejas, walau kerap mana sekalipun dibilang. Bacalah kerana Allah, kerana Ia akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya setiap satu huruf 10 ganjaran. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita kesunyian di alam barzakh, Al-Quran akan muncul sebagai teman. Bila kita kegelapan di kulit kematian, Al-Quran menjelma sebagai cahaya yang menerangkan. Bila sempit, Al-Quran itu datang sebagai pembela yang melapangkan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fiikum amrayn dan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyihi." Maksudnya, tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Imam Malik. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada khutbah hari ini ialah yang pertamanya, manusia lahir daripada kegelapan rahim. Al-Quran itulah suluh cahayanya hingga ke surga. Yang keduanya, Al-Quran ialah anugerah termahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada pernah terdahulu. Air mata dan darah Nabi itulah maharnya. Yang ketiganya, Allah mengirim 114 surah yang merupakan surat-surat cinta Tuhan buat kita hamba-Nya. Maka berdirilah Al-Quran, bacalah semampu, sebanyak dan berapa yang mungkin. Yang keempatnya, tidak perlu menunggu waktu lapang dan tenang untuk mendampingi Al-Quran, namun hampirilah dan tadaburlah Al-Quran hingga kita beroleh tenang dan lapang. Firman Allah SWT dalam surah Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan litadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Maksudnya, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dan umatmu Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkatan, agar mereka menghayati kandungan ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal
sihat dapat mengambil akibat